Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 11 April. Penduduk terjejas akibat dilanda ribut dan angin kencang di 3 kampung dalam kawasan Dun Gum, Sandakan Sabtu lepas mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dilantik Datuk Suhaimi Nasir. Dalam lawatan ke kampung tersebut membabitkan Kampung Seri Manis, Kampung Gum dan Kampung Contoh Batu 16. Datuk Suhaimi menyampaikan bantuan segera berbentuk wang tunai kepada setiap ketua isi rumah terjejas. Ketika ditemui RTM, Datuk Suhaimi berkata sumbangan diberikan bagi meringankan beban penduduk terkesan untuk menyewa rumah atau mencari kediaman sementara. Menurutnya, usaha membantu penduduk turut dilaksana dengan kerjasama Majlis Perbandaran Sandakan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan mengenal pasti keperluan bantuan disalurkan termasuk baik pulih. InsyaAllah kami akan membantu dan dari saya bantuan segera dilakukan dan dari pihak kebajikan dan juga sekiranya ada infra yang rusak seperti listrik, air akan dibantu oleh Majlis Perbandaran Sandakan. Dari pihak kebajikan akan membantu dari segi memperbaiki rumah apa semua, tapi perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan. InsyaAllah mungkin bantuan itu akan segera juga oleh kebajikan dilakukan. Kira-kira 26 rumah di ketiga-tiga kampung tersebut terjejas, bagaimanapun 7 rumah mengalami kerosakan teruk. Terdahulu Datuk Suhaimi bersama rombongan melawat Masjid Darul Aman Kampung Gum yang turut terjejas akibat ribut. Pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang memohon pengeluaran khas RM10,000 diingatkan agar membelanjakan wang secara berhemah. Manakala pencarum berkelayakan yang tidak mempunyai keperluan diminta menyimpan wang mereka yang boleh dimanfaatkan selepas bersara. Timbalan Menteri Kewangan Yamani Hafiz Musa juga berharap pencarum yang telah membuat pengeluaran akan membuat caruman semula mengikut kemampuan demi masa depan mereka. Kita melihat kebanyakan mereka yang memerlukan wang ini untuk berbagai penggunaan lah. Tetapi mereka yang tidak perlu, kita sarankan jangan keluarkan kerana agak rugi. Kita juga ada bagi bantuan lain seperti BKM, bantuan kewangan keluarga Malaysia dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM ketika diminta untuk mengulas perkara berkenaan selepas majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan di Sipitang. Dalam majlis ini, 11 masjid dan 24 surau menerima bantuan tunai bagi tujuan aktiviti keagamaan sepanjang bulan Ramadan. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, jumlah jangkitan baharu bertambah 18 kes daripada 106 kes pada Sabtu kepada 124 kes malam. Bagaimanapun, tiada kematian dicatatkan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 11 daerah mencatat jumlah kes harian yang lebih tinggi walaupun pada kadar yang rendah. Ia didahului Kota Kinabalu, Tuaran, Beaufort dan Putatan. Jumlah kes harian menurun secara marginal di 9 daerah dengan Sandakan dan Keningau merekodkan penurunan terbanyak. 4 daerah pula mencatatkan kes baharu 2 angka, 16 daerah mencatat kes baharu 1 angka dan tiada jangkitan baharu di 7 daerah. Secara keseluruhan, kedudukan kes jangkitan COVID-19 di semua daerah di Sabah masih dianggap stabil. Jumlah daerah yang mencatat pertambahan dan daerah yang merekodkan penurunan juga seimbang. Malah peratusan jangkitan sporadik menurun kepada sekitar 48% berbanding 64% hari sebelumnya. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Produk dan jenama anda kurang dikenali? Mahu tingkatkan lagi hasil jualan? Terokai peluang pakej pengiklanan produk dan perkhidmatan anda di radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM.
Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian atau boleh email kami di dan kunjungi Facebook resmi kami RTM Sabah. Perniagaan anda keutamaan kami. Penganjuran Majlis Tadarus dan Khatam Al-Quran daerah Membakut boleh dijadikan antara contoh bagi penganjuran seumpama di daerah seluruh negeri. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arif berkata, ia juga sebagai cadangan bagi menyokong usaha Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS, yang kini dalam peringkat perbincangan bersama pihak berkaitan agar penganjuran majlis tersebut dapat diperluas. Untuk menjadikan program ini sebagai model program di daerah-daerah yang lain. Karena beliau melihat program ini mudah untuk mendekati umat dan mendekatkan mereka dengan ilmu Al-Quran untuk di samping bersama-sama menjana semangat untuk belajar tentang Al-Quran. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Tadarus dan Khatam Al-Quran di Membakut. Jadi saya sebagai peserta amat bersyukur terutamanya kepada Allah SWT dan berharap kita berdoa mudah-mudahan majlis seperti ini dapat lagi diadakan di pada masa-masa yang akan datang. Perasaan saya kali ini alhamdulillah bersyukur sangat sebab hati tenang, jiwa tenang. Bersyukurlah sebab ada pemimpin yang baik. Harapan semoga cara seperti ini banyak lagi dianjurkan di masa akan datang. Gembiralah sebab 3 tahun kan sudah nak tadarus. Jadi gembiralah dapat keluar sama-sama rakan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Dalam majlis ini, Datuk Dr. Muhammad Arifin turut menyampaikan sijil khatam Al-Quran selain dana penerima bantuan bulanan Majlis Ugama Islam Sabah kepada asnaf fakir bagi daerah Membakut tahun 2022 bernilai RM387,000. 38 masjid, surau dan madrasah di Dewan Undangan Negeri Dun Labuk dalam kawasan Parlimen Beluran menerima sumbangan Ramadan daripada Pusat Khidmat Parlimen Beluran dan Pusat Khidmat Rakyat Dun Labuk. Sumbangan berbentuk wang tunai dan buah kurma disampaikan Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Adun Labuk Samad Jambri. Ketika ditemui media dalam majlis penyampaian sumbangan tersebut di Dewan Serbaguna Beluran, Datuk Seri Dr. Ronald berkata, sumbangan bertujuan membantu pelaksanaan aktiviti mengimarahkan masjid dan surau sepanjang bulan Ramadan. Ini merupakan acara tahunan kami sejak beberapa tahun yang lalu dan sumbangan ini adalah untuk surau dan masjid mengadakan majlis berpuasa di masjid dan surau masing-masing. Sementara itu, Pegawai Takbir Agama Daerah JAHINS Beluran, Ramin Arman menyambut baik usaha tersebut dan menghargai pendekatan yang dilaksana oleh pemimpin setempat dalam mendekati masyarakat. Setiap tahun diadakan sumbangan-sumbangan macam begini. Dan sumbangan-sumbangan ini pasti juga untuk dibuat program. JAHINS daerah Beluran menghargai kaedah dan senario yang diambil secara pendekatan oleh kedua-dua wabi kita. Dalam majlis ini turut disampaikan sumbangan kepada 100 asnaf sekitar Dun Labuk. 200 bungkus makanan diagihkan kepada kaki tangan Hospital Queen Elizabeth II sempena program Jom Sahur. Program dilaksana Persatuan Kebajikan Islam Perubatan Sabah (Perkips) dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Bercakap kepada RTM, Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata, program dilaksana bagi menyantuni dan menghargai pengorbanan kaki tangan hospital yang bertugas sepanjang malam di wad. Program hari ini adalah program Jom Sahur. Ini adalah sambungan daripada program kami berbuka puasa semalam di Pitas dan hari ini dapat pula bersahur bersama staf di Hospital Queen 2. Terima kasih kepada Dr. Abdul Razak dan tim daripada Hospital Queen 2 dan juga Perkips Jabatan Kesihatan Negeri Sabah kerana menganjurkan program ini.
Sementara itu, yang di-Pertua Perkips, Muhammad Zamri Baharudin memberitahu pelaksanaan program Jom Sahur ini merupakan program tahunan sejak 10 tahun lepas. Untuk makluman, setiap cawangan Perkip, mereka akan buat di peringkat petija masing-masing lah. Yang kita buat di peringkat negeri, yang dianjurkan oleh Perkip negeri, kita pilih PITAS untuk berbuka puasa, bersungkai dan sahur di Queen 2 lah. Sempena jelajah Ramadan sedekat RTM Sabah di Keningau, pelbagai aktiviti diadakan, antaranya ziarah Mahabbah Semara Kasih Keningau FM dengan menyantuni 2 pesakit angin ahmar di Kampung Ontolop dan Minansut di Mukim Bingkor. Pesakit terlibat diberikan bantuan keperluan harian dan wang tunai. Program jelajah diteruskan dengan menziarahi pusat aktiviti warga emas Pawe di Kampung Merampong sekaligus menyampaikan sumbangan wang tunai. Turut menerima sumbangan kelas Fardu Ain Kafa As-Syakirin dan tabung Masjid Nur Hidayah di Pekan Bingkor yang disampaikan Adun Bingkor, Datuk Robert Tawik. Saya bagi pihak laki saya yang saya berterima kasih Dato dan pihak RTM. Terima kasih yang kasih menyumbang ini makanan Ramadan. Syukurlah, terima kasih. Terima kasih Dato sama menyumbangkan ini sumbangan. Saya banyak-banyak terima kasih. Dengan adanya sumbangan ini sudah tentu dapat membantu aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sempena dengan bulan Ramadan dan bulan puasa ini. Dan ini memberi manfaat kepada masyarakat di kawasan Bingkur ini. Ingin berterima kasih kepada pihak penyumbang. Semoga sumbangan ini kami akan dapat gunakan dengan sebaiknya untuk melaksanakan pelbagai program dalam bulan Ramadan ini. Program Jelajah Ramadan di Keningau dijayakan dengan kerjasama strategik Pejabat Unit Pembangunan Masyarakat UPPM N40 Bingkor, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Keningau, Takaful Ikhlas Keningau, Masjid Nur Hidayah Bingkor dan Misi Sinar. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah kali ini. Lengkapkan vaksinasi anda dan anak-anak. Lindung diri, lindung semua. Saya Emran Azmi Rosli. Salam hormat.